Kalau tahu saya ambil sendiri. Tak tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin Kampung Bukit Canggang, yang saya muliakan Tok Ketua Kampung kita, Tok Ilyas, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, Jumaat lepas saya tak dapat masuk, saya minta maaf. Kebetulan bertindan dengan program besar, program pemukiman penghulu penggawa satu Malaysia di Shah Alam selama 4 hari, bermula hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, dan saya salah seorang ahli jawatan kuasa, jadi tak dapat hadir pada Jumaat minggu lepas. Jadi bulan ni sekali je lah, nak ganti pun dah tak cukup waktu dah. Besok pun kalau ikutkan tak ada, tapi kena ganti Olat Lempit, sebab Olat Lempit awal bulan hari tu pun ada program rasmi. Jadi kalau bertindan dengan program rasmi, tugasan rasmi saya terpaksa skip lah untuk kuliah-kuliah kerana ini tanggungjawab amanah. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pada muka surat yang ke-78 dalam tajuk syarat-syarat pusaka. Kalau kita teliti dalam apa-apa ibadah, apa-apa perkara, apa-apa tajuk, pasti ada rukun dan juga syarat. Pasti ada rukun dan juga syarat. Solat pun begitu juga, ada rukunnya, ada syarat sahnya. Khutbah pun begitu juga, ada rukunnya, ada syarat sahnya. Begitu juga dalam hal faraid, dalam hal pewarisan. Rukun yang lepas kita dah bincangkan. Yang terkini kita masuk dalam bab syarat yang pertama dan yang kedua, iaitu apa dia? Yang pertama, pemilik harta mestilah meninggal dunia dulu. Walaupun rukun tu ada orang yang memiliki harta, memang ada, tapi syarat dia kena mati dulu, barulah berlakunya faraid. Sama ada kematian itu kematian hakiki, kematian yang jelas nyata, berlaku kemalangan, na'udzubillah contoh, atau memang dah sampai ajalnya, mati kerana tua, sakit dan sebagainya, dan dikebumikan. Ini kematian secara hakiki. Ataupun kematian secara hukumi,
Maksud hukumi ni apa dia? Kematian yang ditentukan oleh pihak mahkamah. Seperti kes seseorang ini hilang di laut, pergi ke laut nelayan tapi berbulan-bulan tak kembali, tak ada tanda-tanda ataupun bukti yang bahawasanya dia ni lemas atau karam ke dan sebagainya, tak jumpa jenazahnya, tak jumpa bangkai botnya, sampannya dan sebagainya. Maka yang memutuskan kematiannya itu adalah mahkamah, dan kena ada tuntutan daripada waris atau mana-mana pihak untuk mengesahkan permohonan untuk mengesahkan kematian, dan ini dikatakan kematian secara hukmi. Syarat yang kedua iaitu waris masih hidup. Rukunnya mesti kena ada waris, tetapi syaratnya waris kena hidup. Semasa pemilik harta meninggal dunia, waris mesti hidup ketika itu. Itu syarat. Kalau dia tak hidup, dia mati dulu daripada pemilik harta, dia waris. Ayah meninggal dunia tahun 2024 tahun ni, dia ada anak, tapi anak ni meninggal tahun 2023. Makna cukup tak syarat? Tak cukup. Kerana syaratnya waris mesti kena hidup semasa pemilik harta meninggal dunia. Kalau misal kata si mati tahun ini 2024, ada anak tapi mati dulu 2023, maka anak yang meninggal dunia terlebih dahulu bukan dikira waris. Jadi lihat pada waris-waris yang lain. Ada tak anak yang lain? Ada, dia akan dapat. Kalau tak ada anak yang lain, lihat pula anak yang meninggal tahun lepas tu, laki ke perempuan. Kalau perempuan, tak payah tengok lagi dah kepada cucunya, kerana cucu daripada anak perempuan bukan waris. Kalau lelaki, lihat pula anaknya ada ke tidak. Kalau ada anak daripada anak lelaki, cuculah maksudnya cucu daripada anak lelaki, maka dia dikira waris. Lihat pula berapa orang, berapa lelaki, berapa perempuan. Kalau ada perempuan saja, bermakna tak ada waris di kalangan bawah yang lelaki, baru pergi kepada ayah. Ayah tak ada, datuk tak ada, pergi ke adik-beradik. Adik-beradik tak ada anak saudara dari si mati, anak adik-beradik kita. Kalau dengan kita anak saudara, dia akan dapat. Tak ada anak saudara, pakcik pula. Sebab tu dia akan pergi sampai ke tahap cucu, sampai ke tahap sepupu pun boleh dah dapat. Tetapi bukan terus dapat. Sekiranya ada waris yang lebih dekat dengan si mati, maka dia akan dapat. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikan pewarisan pusaka kepada ahlinya, iaitu ahli fardu, kata Nabi SAW. Bagi Allah dah tentukan suami berapa, isteri berapa, ayah, ibu, bagi ini bahagian mereka kepada siapa? Ahli fardu. Fama baqiya, adapun baqinya, fahuwa li aula rajulin zakarin, maka berikan kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Terdekat ini yang nak kena lihat hubungannya itu, adakah ada waris yang lebih dekat berbanding dia. Jika ada, dia akan terhalang. Anak dan ke bawah, bapa dan ke atas, adik-beradik, tak ada adik-beradik, anak saudara, tak ada anak saudara, pakcik, tak ada pakcik, sepupu, anak pakcik, kalau dengan kita sebagai sepupu. Tak ada juga, tengok datuk saudara. Tak ada datuk saudara, pakcik saudara, anak daripada datuk saudara. Tak ada juga, barulah ke Baitul Mal. Ni praktikal kita di Malaysia. Anda misal kata tiada waris yang menerima asabah dan ada baki daripada pusaka, setelah diberikan kepada ahli fardu, ada baki, tapi tak ada waris lelaki yang terdekat dengan si mati, barulah pergi ke Baitul Mal. Bukan senang nak pergi ke Baitul Mal, kena diteliti, kena dicari dulu, kena disiasat salah silah waris-waris si mati ini, terutama dari golongan lelaki. Dan bila kata waris masih hidup ini, ada yang hidup secara nyata dan ada yang hidup secara takdir. Yang dikatakan takdir ini adalah anak dalam kandungan. Dia hidup tak? Hidup secara takdir. Dan ini nanti kita akan masuk pada penjelasannya yang lebih lanjut dalam tajuk janin dalam kandungan pada muka surat 297. Nanti kita akan masuk. Malam ni kita sambung pada muka surat yang ke-78. Syarat yang ketiga, hubungan si mati dan ahli waris diketahui dengan jelas. Maknanya ma'ruf di kalangan keluarga, di kalangan waris-waris,
dia ini salah seorang waris, hubungannya dengan si mati jelas. Bukan tiba-tiba datang mentang-mentang si mati itu jutawan, Datuk Tan Sri, dia datang mengaku saya anak dia. Tak boleh. Kena ada hubungan yang diketahui secara jelas. Dan kita di Malaysia praktikalnya, dari segi praktikalnya, perundangannya mesti kena ada. Kalau waris itu di kalangan suami isteri, kena ada sijil nikah. Suami waris ke tidak? Waris. Isteri waris ke tidak? Waris. Apa bukti kamu sebagai isteri si mati? Kena kemukakan sijil nikah. Anak waris ke tidak? Waris. Bapa waris ke tidak? Waris. Apa bukti kamu sebagai waris anak kepada si mati? Ada sijil lahir. Dalam sijil lahir itu dinyatakan bapanya siapa nama, ibunya siapa nama, siap dengan nombor kad pengenalan, nombor IC dan sebagainya. Wajib diketahui hubungan si mati dengan ahli warisnya, sama ada melalui pernikahan yang sah, nasab yang betul, atau pembebasan hamba. 3 sebab seseorang itu boleh mewarisi. Pertama, dengan sebab pernikahan, suami isteri saling mewarisi. Bukti kena ada sijil nikah. Saya bercakap dari segi praktikal kita di Malaysia. Kita tak boleh mengatakan walaupun kita bersumpah pegang Quran, wallahi wabillahi watallahi saya isteri kepada si mati, mahkamah tak ambil kira untuk membuktikan dia sebagai isteri. Kena ada sijil nikah. Ni isu kalau misalnya kata nikah di seberang, ni masalah. Banyak yang berlaku, masyarakat kita nak ambil jalan mudah, nikah di seberang dan tak didaftarkan di Malaysia. Nikah seberang tak salah. Yang salahnya itu bila dia tak daftarkan di Malaysia, dia tak pergi ke pejabat agama, dia tak pergi dekat pejabat agama negeri masing-masing. Kalau dia di Selangor, dijaizlah untuk daftarkan pernikahan tersebut. Bila dah didaftarkan, diselidik, dikaji, disiasat dari segi rukun dan syaratnya cukup, bermakna pernikahan tersebut dikira sah dan didaftarkan di Malaysia, dapatlah sijil nikah. Bila tak ada sijil nikah, walaupun sah dari segi hukum, syar'inya hukum sah, bisa katalah sah, tetapi praktikalnya di Malaysia tak dikira. Walaupun dia isteri yang betul, sah, nikah betul dekat seberang sana, ada dah anak 10 orang anak ni memang anak yang betul dari segi hukum, tetapi tak ada dokumentasi bukti yang dia mengatakan dia sebagai isteri, dia sebagai anak. Itu akan jadi masalah nanti bila nak diuruskan urusan harta pusaka si mati. Maklumat tentang hubungan tersebut hendaklah diketahui secara terperinci. Contohnya, saudara lelaki si mati perlu dijelaskan sama ada saudara tersebut seibu sebapa, sebapa atau seibu. Maknanya walaupun ada bukti dia ada hubungan dengan si mati, perlu diperincikan lagi. Seperti contoh, kalau cucu tadi ada 2 je, cucu dari anak lelaki, cucu daripada anak perempuan, kita panggil cucu, semua kita panggil cucu. Tetapi yang dikatakan waris adalah cucu dari anak lelaki sahaja. Kita ada anak perempuan, anak daripada anak kita itu cucu dari anak perempuan, waris ke tidak dengan kita? Bukan waris. Kalau kita meninggal dunia, cucu daripada anak perempuan tidak boleh mewarisi. Mereka bukan ahli waris, tetapi mereka adalah zawil arham. Nanti kita akan masuk dalam satu bab, siapa dia golongan zawil arham. Dia keluarga tetapi bukan waris dalam faraid. Seperti contoh cucu tadi, cucu dari anak perempuan. Seperti contoh datuk daripada sebelah ibu, itu bukan waris. Datuk hanya daripada sebelah bapa sahaja. Adapun nenek special, nenek daripada jalur ibu dan nenek daripada jalur ayah, dua-dua dikira sebagai waris dalam faraid. Dalam saudara ada 3 jenis. Saudara seibu sebapa, iaitu sama bapa sama ibu. Ada saudara sebapa, bermakna sama bapa, binnya sama. Kita ada abang tetapi mak berbeza. Ini dikatakan saudara sebapa. Bin sama, saya pun bin sama, abang saya pun bin sama, tapi dalam surat beranak butiran ibu saya dengan abang saya berbeza. Bermakna ayah saya kahwin 2. Contoh, ini dikatakan saudara sebapa. Begitu juga saudara seibu. Saudara seibu, sama ibu lain bapa. Sama ada ibu ini pernah berkahwin sebelum ini, atau na'udzubillah
diperkosa atau terlanjur berzina, maka ada anak daripada zina, daripada pemerkosaan tadi, maka anak itu dengan anak yang baru setelah berkahwin dengan lelaki lain dikatakan sebagai adik-beradik seibu. Dalam bab anak zina nanti kita akan masuk lebih terperinci. Secara ringkas, anak zina atau anak yang tidak sah taraf, mereka ini hanya boleh mewarisi daripada harta ibunya sahaja, kerana dari segi hukum mereka tiada bapa. Walaupun dari segi biologi, seorang bapa biologi dan juga anaknya pergi ke makmal, contoh dia cek DNA, betul memang sungguh dia anak saya, tetapi dari segi hukum dia bukan anak kepada bapa tadi. Kerana apa? Lahirnya anak ini, wujudnya itu di luar daripada pernikahan. Kita biasa sebut anak luar nikah. Kerana anak itu wujud di luar daripada pernikahan. Jika ada perselisihan tentang status hubungan si mati dan ahli waris, maka perlu dibawa masalah tersebut kepada mahkamah syariah untuk diselesaikan. Dan ini antara salah satu peranan mahkamah tinggi syariah untuk mengesahkan hubungan. Dan alhamdulillah kita di MAIS, saya kira antara negeri terawal yang mengeluarkan sijil ataupun kad bagi anak susuan. Kalau contoh kita ada isteri dan kita ada anak angkat, anak angkat ni menyusu dengan isteri kita. Di Selangor, di MAIS, kita boleh daftarkan secara dokumentasi anak ini dikira sebagai anak susuan, dan ada dia punya, saya tak ingat sama ada sijil ataupun kad, Rada'ah namanya. Ini antara salah satu negeri terawal di Malaysia yang buat. Apa tujuan? Supaya tidak berlaku akan datang masalah percampuran nasab. Kerana adik-beradik susuan ini dari segi hukum dia mahram, tak boleh berkahwin. Tak boleh berkahwin, tapi dari segi faraid dia bukan waris. Dari segi faraid hanya 3 jenis adik-beradik sahaja yang dikatakan waris: adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, dan juga adik-beradik seibu. Adik-beradik angkat bukan waris, adik-beradik ipar bukan waris, adik-beradik susuan bukan waris. Walaupun banyak jenis-jenis adik-beradik yang kita tahu, tetapi yang dikatakan ahli waris dalam faraid hanya 3 jenis adik-beradik ini sahaja. Syarat yang keempat, tiada perkara yang menegah daripada mendapat pusaka. Syarat pertama tadi cukup matinya pemilik harta. Syarat kedua cukup hidupnya waris. Syarat ketiga cukup jelas hubungan antara waris dan juga pemilik harta. Ada dokumentasi, ada bukti. Tetapi syarat keempat ni tak lepas, maka tak berhak mendapat waris tadi. Apa dia? Tiada perkara yang mencegah ataupun menegah seseorang itu, waris itu, daripada mendapat pusaka. Apa dia perkara yang menyebabkan seseorang itu tertegah daripada mewarisi pusaka? Tertegah dan terhalang dua perkara berbeza. Terhalang, contoh adik-beradik. Si mati ada anak lelaki, ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, maka yang dapat cuma anak lelaki sahaja. Adik-beradik lelaki seibu sebapa terhalang. Itu kita akan masuk nanti dalam bab al-hajbu, dalam bab halangan. Tetapi penegahan ini memang dilarang langsung, tak boleh. Walaupun dia anak kepada pemilik harta. Dengan sebab apa? 3 sebab. Pertama, dengan sebab berlakunya pembunuhan. Anak bunuh ayah. Ayah meninggal dunia, ada harta, anak ini tadi tak boleh mewarisi harta pusaka bapanya. Begitu juga sebaliknya, bapa bunuh anak. Dan nanti kita akan masuk dalam bab pembunuhan ini secara terperinci. Dan dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, segala jenis pembunuhan, sama ada pembunuhan secara sengaja ataupun tanpa sengaja, ataupun dengan niat ataupun tanpa niat, semuanya itu termasuk dalam perkara mana', perkara yang dilarang daripada mewarisi pusaka. Contoh, berlaku kemalangan dalam kereta anak dan juga bapa. Anak yang bawa kereta ni, kemudian dengan kecuaian dia, dan memang dibuat siasatan, anak ini cuai, bawa laju, contoh langgar lampu isyarat, berlaku kemalangan, dia hidup, ayahnya meninggal dunia. Maka anak ini menjadi punca kepada kematian bapa, kemudian dia terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Ini dari segi hukum.
Tapi nak memutuskan itu, kita terikat dengan peraturan kita, praktikal kita. Nak mengesahkan dia ini terlarang ataupun tidak, kena rujuk di mahkamah syariah. Jadi hakim yang akan putuskan sama ada dia ini walaupun waris anak, tetapi dengan sebab matinya bapa disebabkan dia dan didapati memang dia cuai, tak ada lesen pula tu contoh. Tak ada lesen bawa kereta, bawa ayah pula lampu isyarat langgar, lepas tu speed pun laju, berlaku kemalangan, dia tak mati, ayah mati. Jadi biar pihak mahkamah hakim yang putuskan sama ada dia ini termasuk dalam waris yang terlarang, tertegah daripada mewarisi pusaka bapa tadi ataupun tidak. Perkara-perkara tersebut adalah membunuh, berlainan agama dan hamba. Berlainan agama ni contoh, bapa ni muslim, anaknya na'udzubillah murtad, berlaku kematian bapa, maka anak yang murtad ini tidak boleh mewarisi harta bapanya. Begitu juga sebaliknya, dua-dua asal bukan Islam, bapa mu'allaf masuk Islam, maka bila bapa meninggal dunia, harta bapa tidak boleh diwarisi oleh anak-anak yang bukan Islam. Ataupun anak yang mu'allaf, bapanya ini memang bukan Islam, mati anak, mati bapa, saling tidak mewarisi antara satu sama lain. Walaupun ada tiga sebab ini, sebab mewarisi pusaka sama ada suami isteri ataupun anak beranak, adik beradik, tetapi dengan disebabkan berlainan agama, maka terhalang daripada mewarisi pusaka. Dan yang ketiga dengan sebab hamba. Sekarang tak ada dah. Nanti kalau misalnya kata ada, na'udzubillah lah, bukan kita minta, tapi kalau tak mustahil, ada lagi konsep hamba akan datang, kita tak tahu, boleh jadi berlaku peperangan dan sebagainya, dan ada konsep hamba. Jadi hamba ni dia tak boleh mewarisi harta tuannya, ataupun dia ada waris, dia ada abang, dia sebagai hamba dia tak boleh mewarisi harta abangnya. Ketiga-tiga perkara ini yang akan dijelaskan pada tajuk berikutnya. Kita akan masuk dalam penegahan pusaka, muka surat 80. Sebelum saya masuk dalam bab ini, sebelum masuk dalam bab mawani'ul irthi, saya nak masuk sedikit dalam bab hibah dan juga wasiat. Faraid, hibah, wasiat biasa 3 serangkai. Kita panggil 3 serangkai lah, bukan penyakit je 3 serangkai. 3 serangkai ni termasuk faraid, hibah, wasiat. Biasanya sering terkait. Kitab kita ni hanya cerita tentang faraid, faham faraid saja. Tapi ada tak kaitan dengan hibah, ada tak kaitan dengan wasiat, sering kali berlaku ada kaitan. Dan banyak juga berlaku bila kita dah selesaikan, okey, dah bagi, kemudian dah belanja dah pun harta masing-masing. Ialah dah dapat pusaka, baru teringat, oh dulu ayah pernah cakap nak bagi sekian-sekian dekat masjid, macam ni, nak bagi sumbangan itu, sumbangan ini kalau ayah dah mati. Jenuh dah kita. Masa tu nak korek balik dah tak ada dah, semua dah belanja dah. Jadi perkara wasiat, perkara hibah, perkara gadaian, perkara jual beli, perkara pemegang amanah, isu-isu ini semuanya ini perlu diselesaikan sebelum daripada faraid, termasuk dengan tuntutan harta sepencarian, termasuk dalam isu wasiat wajibah, dan banyak lagi isu-isu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum daripada faraid. Jadi nak tak nak kita kena tahu, supaya apa? Supaya bila kita dapat harta pusaka daripada faraid tadi, harta yang dah memang betul-betul bersih, bukan lagi milik orang. Takut-takut menjadi milik orang sebelum tu, tapi sebab kita jahil, kita tak tahu, oh rupa-rupanya ini bukan harta pusaka, ini adalah harta yang ayah nak wasiatkan kepada seseorang, kepada masjid dan sebagainya, tetapi dapat kat kita. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang memakan harta secara batin. Kita masuk sedikit dalam bab hibah. Dan hibah ini, hibah dan wasiat, saya akan ambil daripada buku Fiqh Faraid, Hibah dan juga Wasiat yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan Fadzil. Buku ni kalau tuan-tuan nak boleh cari dekat Shopee, ada jual RM10 saja. Ringkas tetapi padat, dan secara umumnya mudah difahami oleh masyarakat umum. Maksud hibah, apa dia hibah? Ini nak bagi gambaran awal. Hibah pemberian semasa hidup dan pindah milik pun masa hidup. Contoh, ayah kata dekat anak,
Ini ada kereta, ayah baru beli, ayah bagi dekat kamu Along, anak dia. Along kata, okey ayah, Along terima kasih banyak-banyak. Itu hibah. Cakap masa hidup dan pindah milik semasa hidup, itu hibah. Wasiat cakap masa hidup tetapi pindah milik selepas mati. Kalau ayah dah mati nanti, biasanya bahasa yang digunakan dia akan mention, dia akan kaitkan dengan kematian. Kalau ayah dah mati nanti, ini ada RM10,000, kamu berikan kepada Masjid As-Sabirin. Ayah niat untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf dan sebagainya. Kalau ayah dah mati nanti, mak dah mati nanti, kereta ni bagi dekat abang ipar kamu, menantu dia. Bila cukup rukun dan juga syarat wasiat, maka sah menjadi milik kepada penerima. Begitu juga hibah. Cukup rukun hibah, cukup syarat sah hibah, maka menjadi milik kepada penerima. Walaupun nama belum tukar. Ni kereta ayah ni, kamu ambil Long. Ayah bagi kamu. Long kata, terima kasih ayah, saya terima. Nama ayah lagi. Seminggu lepas tu ayah meninggal dunia. Jadi kereta tadi termasuk tak dalam pusaka ayah? Dari segi praktikalnya termasuk, kerana nama ayah. Tetapi dari segi hukum, milik siapa? Milik anak tadi. Ini kita nak kena tahu. Walaupun belum pindah milik. Ini biasa berlaku, mak ayah dah bagi tanah siap-siap. Bagi seekor, ada 4 orang anak, ada lelaki, ada perempuan. 4 orang anak, ada 4 ekar. Seekar kat kampung A, seekar kat kampung B, seekar kat kampung C, seekar kat kampung D. Bagi seorang seekar masih hidup. Tapi belum tukar nama. Cukup rukun, cukup syaratnya, maka menjadi milik penerima, menjadi milik anak-anak tadi. Bila dah meninggal dunia, harta tadi dah tak termasuk dalam harta pusaka. Cuma dari segi nama, masih lagi nama si mati, nama ayah. Jadi bagaimana nak mengesahkan hibah tadi? Berurusan di Mahkamah Tinggi Syariah. Dan ini juga antara salah satu peranan dan fungsi Mahkamah Tinggi Syariah di mana-mana negeri, di bawah Majlis Agama Islam Negeri, untuk mengesahkan hibah, wasiat, harta sepencarian dan macam-macam lagi tuntutan-tuntutan oleh waris tentang harta pusaka si mati ini. Mereka hakim akan putuskan. Cukup dari segi buktinya, cukup dokumentasinya, ada hitam putihnya, ada suratnya, ada saksinya, ada pula video ijab kabulnya, maka hakim akan putuskan sah. Bila sah, tanah tadi akan terkeluar daripada senarai pusaka si mati, senarai pusaka arwah ayah tadi. Dia tak termasuk dalam bicara pusaka nanti. Masa dalam bicara pusaka, hanya diceritakan, hanya dibincangkan bagi harta-harta yang betul-betul pusaka, yang memang milik ayah. Harta yang dah dihibahkan tadi bukan lagi milik ayah kerana telah diberikan semasa hidup. Itu hibah. Wasiat cakap masa hidup, tetapi penyerahan, perpindahan milik selepas kematian. Dan ini juga ada rukun dan juga syaratnya, kita akan masuk nanti secara terperinci. Dan faraid bagaimana pula? Faraid ini adalah pembahagian selepas mati. Sama ada kita rancang ke tak rancang ke, aku nak bagi ke tak nak bagi ke masa hidup dekat anak-anak ke, mati kita tak sempat nak bagi hibah, tak sempat nak wasiat, maka wajib waris-waris untuk faraid. Kerana hukum faraid ini adalah wajib tahu dan faham. Adakah wajib terima? Tak wajib terima. Ini pun salah faham. Kadang-kadang orang ingat wajib, ustaz, saya kena ambil juga harta ni, padahal menyusahkan waris-waris yang lain. Tak wajib terima, tetapi wajib tahu dan juga wajib faham. Beza tahu dan faham. Ada orang datang jumpa saya, ustaz, saya nak tanya, saya sebagai waris kepada arwah datuk saya, dan bahagian saya tak banyak, ustaz. Berapa? Bila dikira-kira, bahagian saya cuma 1/36 sahaja. Puan, jadi bagaimana, nak menuntut ke tidak? Itu hak puan, boleh tuntut. Kalau tak nak pun boleh serahkan kepada waris-waris yang lain, atau boleh serahkan kepada waris yang kita nak. Saya nak bagi dekat kawan ni, saya nak bagi dekat adik ni, saya nak bagi ke abang tu, boleh. Yang dikatakan wajib faraid tadi, wajib tahu dan faham. Jadi bila dia jumpa tu, dia cuma tahu saja. Dia cuma tahu apa bahagian dia 1/36. Kerana waris dah ramai, dah berlaku kematian berlapis. Asal pemilik harta datuk, daripada datuk ada waris anak-anak,
dan anak-anak bapa kepada yang bertanya ni meninggal dunia dulu, meninggal dunia selepas daripada datuk. Bermakna dan ayah dia bukan waris, tetapi yang menjadi waris anak kepada ayah ni tadi, dialah salah seorangnya, dan juga adik-beradik yang lain. Ini masalah bila berlaku kematian berlapis, munasahat. Dalam ilmu faraid diberi nama munasahat, iaitu kematian berlapis. Jangan tangguh-tangguh. Berlaku kematian, segera uruskan pusaka. Supaya apa? Nak mengelak daripada berlakunya kematian berlapis seperti ini. Elok-elok kita punya waris cuma ada 8 orang, 9 orang, tak sampai 10 orang. Tapi disebabkan waris kita tangguh urusan pusaka kita, lepas kita mati, kemudian berlaku kematian di kalangan waris-waris kita, anak-anak kita pun ada yang meninggal dunia pula lepas 5 tahun, lepas 7 tahun kematian kita. Terus menjadi melibatkan lebih ramai waris-waris yang lain. Daripada kematian anak yang pertama tadi, walaupun dia mati selepas saya setahun, tapi daripada dia, siapa pula waris dia? Dia ada isteri dia, dia ada anak-anak dia. Begitu juga kematian-kematian yang lain. Jadi jangan bertangguh, berlaku saja kematian, terus uruskan urusan pusakanya. Jadi saya tanya, harta pusaka si mati puan tahu tak berapa nilainya? Tak tahu. Bila disiasat, nilai harta si mati itu ada 36 juta. Banyak. 36 juta. Jadi saya tanya balik dengan perempuan tu, Puan betul ke tak nak bahagian puan 1/36 ni? Kenapa Ustaz? Kerana harta pusaka arwah datuk ni keseluruhannya ada 36 juta. Bermakna bahagian puan 1 juta. Dia senyap. Nanti dulu Ustaz. Asal tak nak. Tapi bila dah tahu nilai, dia jadi nanti dulu Ustaz, saya nak. Sebab banyak tu Ustaz, 1 juta. Saya ingat sikit je, 1/36. Sebahagian saya sikit je, 1/36, sikit. Ramai lagi waris-waris yang lain. Jadi jangan anggap begitu. Mana tak menepati syarat untuk bertakharus. Takharus ni maknanya apa? Melepaskan hak. Syaratnya mesti kena tahu dan faham bahagian setiap ahli waris, barulah boleh untuk dia bertakharus. Maksud takharusnya melepaskan hak. Nak melepaskan hak dengan imbuhan pun boleh, tanpa imbuhan pun boleh. Aku tak nak tanah ni, tak apalah bang, letak nama kau je lah bang, tapi abang kena bayar kat saya. Tu dengan imbuhan. Berapa nilai tanah ni? 50,000. Abang 1/2, saya 1/2, abang kena bayar kat saya 25,000. Okey, setuju, deal. Tu namanya takharus dengan imbuhan. Atau tanpa imbuhan, tak apalah kak, akak ambil lah tanah ni walaupun saya punya bahagian 2/3, kerana saya lelaki, 2 nisbah 1, lil zakari mithlu hazil unsayain, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tapi sebab akak bukan keluarga senang, akak pun ibu tunggal, arwah suami pun dah meninggal dunia, anak-anak masih ramai yang kecil bersekolah, akak ambil lah tanah ni semua. Ini lebih bagus. Ini yang kita katakan roh faraid. Faraid ini turun bukan untuk menegakkan hak semata-mata, tetapi yang kita nak dalam faraid ini, roh faraid itu, dengan sebab pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua kita, boleh mengeratkan lagi hubungan di kalangan waris-waris. Azan Isyak kita beri laluan, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Sambung sedikit boleh ya, dalam 5 ke 10 minit insya-Allah. Faraid bukan mesti kena terima, tetapi mesti kena tahu dan faham, kerana ini adalah perintah Allah, fariidatan minallah, iaitu ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasiban mafruḍah, pembahagian, perkiraan nasib yang telah diwajibkan. Jadi hukum pelaksanaan faraid ini adalah wajib, tetapi wajib tahu dan faham, tak wajib terima. Ada kes tanah ni tak besar mana pun, tanah si mati ni ada dalam suku ekar, tapi warisnya ramai, waris ramai dan berlaku kematian berlapis. Anaknya lebih kurang dalam 7-8 orang, tetapi di kalangan anak-anak si mati ni ada yang dah meninggal dunia, tapi meninggal selepas kematian bapanya lah. Dan kena selidik, kena siasat waris-waris setiap kematian anak-anak ni pula. Anaknya ada isteri, ada anak-anak lain, cucu daripada si mati asal.
Kemudian ada lagi anak yang meninggal dunia. Jadi waris yang ada tu lebih kurang dalam 27 orang, melibatkan 27 orang waris. Harta pusaka tanah itu cuma ada suku ekar. Jadi ini dekat sini pentingnya kebijaksanaan waris-waris untuk bertakharus. Takharus apa dia? Melepaskan hak. Kalau semua beranggapan wajib terima, bermakna 27 orang ni kena masuk dalam geran. Cuba bayangkan, suku Eka bahagi 27 nama, besar mana tanah yang ada? Silap-silap jangankan nak buat rumah, tambah tapak untuk tandas pun belum tentu lepas. Dekat sini kena ada kebijaksanaan di kalangan waris-waris untuk bertakharus, melepaskan hak. Dan bila nak bertakharus, kena ingat ada syarat-syaratnya. Tak boleh suka-suka, tak apalah ambil lah, tak boleh. Kerana wajib faraid itu kena tahu dan faham dulu. Di kalangan ahli waris, syarat pertama takharus, mesti akil dan juga baligh, dewasa, tidak ada masalah mental, bukan OKU dari segi mental, cukup umur dari segi hukum fiqh. Baligh ini maknanya laki keluar mani, perempuan keluar haid. Tapi dari segi perundangan kita di Malaysia, berumur 18 tahun dan ke atas. Kalau waris itu di bawah umur, tak boleh ambil dia punya keputusan. Dia kata dekat pakcik dia, pakcik tak apalah, ambil lah bahagian saya tak nak. Budak 5 tahun tak boleh ambil, kata putus dia. Maknanya jika ada di kalangan ahli-ahli waris yang tidak baligh ataupun tidak berakal, kena bagi bahagian mereka mengikut ketetapan faraid, wajib. Itu yang pertama, syarat pertama. Syarat kedua, di kalangan ahli waris tahu dan faham bahagian masing-masing. Kalau dia nak bertakharus, kalau dia nak tolak melepaskan hak dia, dia kena tahu dulu bahagian dia berapa sepatutnya dapat. Dan juga faham yang dia dapat tadi 1/26 contoh. Dia faham, oh harta pusaka arwah ayah cuma ada 2,600 sahaja, aku punya bahagian 1/26, bermakna bahagiannya cuma RM100 saja. Tak apalah, lepaskanlah, bagilah dekat waris yang lain. Boleh, sebab dia dah tahu dan juga faham. Syarat yang ketiga, mesti yang nak melepaskan hak itu ada redha daripada diri dia, bukan paksaan. Bukan orang lain paksa, kau kena bagi juga bahagian kau, kalau tak aku tak sanggap kau sebagai adik lagi. Abang dia ugut dia contoh, kakak dia ugut dia macam tu. Tak boleh, mesti kena rela hati. Dan bila sebut rela hati ni, banyak yang di kalangan masyarakat kita terlepas syarat yang kedua. Syarat pertama akil baligh, lepas. Syarat kedua tak lepas. Sebab apa? Dia tak pernah tahu pun bahagian dia ikut faraid berapa. Syarat ketiga lepas. Oh tak apa ustaz, kami semua setuju bahagi sama rata. 10 tahun lepas kami bahagi sama rata, tak kira lelaki perempuan, semua setuju ustaz, tak ada masalah. Tahu tak bahagian masing-masing berapa? Tak tahu ustaz. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Malam ni datang mengaji, oh aku lelaki, bahagian aku patutnya dulu dapat 2 ekar tanah, tapi sebab dulu aku tak tahu bahagian aku, dapat 1 ekar tanah saja. Menyesal dulu bahagi sama rata. Dekat situ ada hikmah kenapa ulama meletakkan wajibnya kena tahu dan faham bahagian masing-masing terlebih dahulu, barulah timbul redha daripada orang yang nak melepaskan hak tadi. Kalau dia tak tahu bahagian dia berapa, dia nak redha macam mana? Terutama di kalangan waris-waris perempuan, minta maaf, wanita. Wanita ni sinonim dengan bahagiannya sikit daripada lelaki, kerana nisbah lelaki 2, perempuan 1. Bila tanya kepada perempuan, wanita nak tak sama rata, majoriti semua nak. Sebab daripada sikit jadi banyak, tak ada masalah. Itu hak mereka kalau mereka nak meminta. Tetapi yang membuat keputusan tu waris-waris yang asalnya banyak, asalnya patut dapat 2 ekar macam tadi, tapi sebab bahagi sama rata, dulu pun tak tahu tentang faraid, tak tahu bahagian dia, hari ni baru tahu dan timbul penyesalan. Dah tak ada lagi dah syarat yang ketiga tadi, redha dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab syarat yang kedua tadi terskip. Dia tak pernah tahu dan tak pernah faham berapa bahagian dia mengikut ketetapan faraid. 8.20 saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan masuk dalam bab hibah.
Kemudian kita masuk dalam bab wasiat. Kemudian selesai itu baru kita akan sambung dalam bab mawani'ul ithri, iaitu perkara-perkara yang menghalang daripada seseorang waris itu mewarisi pusaka. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.